Menurut cerita masyarakat, Langsui ini seperti Pontianak, satu jenis setan yang amat hodoh. Kulit mukanya kusam dan baunya seperti daging yang hanyir. Pakaiannya juga kotor dan koyak-koyak. Langsui dikatakan tidak bertuan dan duduk di tepi hutan. Dan juga ia akan terbang sambil mengilai. Langsui dikatakan suka bertenggik dan bercangkung di dahan pokok dan jarang turun ke tanah. Ia juga dikatakan suka mengikut orang yang berjalan dari belakang. Kawasan yang selalu menjadi tempat Langsui dikatakan di alur anak sungai kecil di kepala bukit. Kalau kita berani jerkah dia tengah bertenggik, dia akan terbang sambil terkencing. Air kencingnya amat busuk. Kalau kena baju kita, memang kena bakar je baju tu sebab baunya tak hilang. Ini adalah kisah dari Major Fitri. Pada tahun 1999, waktu itu saya baru pangkat Lieutenant Muda berumur 22 tahun pada ketika itu. Di dalam batalion ke-16 Regimen Askar Melayu Diraja dan diarahkan bertugas operasi keselamatan di sempadan. Kami masuk Ops Pagar. Namanya Ops Pagar kerana kami betul-betul ditempatkan di tepi pagar sempadan Malaysia-Thailand. Selari dengan pagar itu, ada satu jalan militer yang menyambungkan pos-pos kawalan tentera. Dulu ada 13 pos penempatan tentera yang ada ketika itu. Ketua kompani saya ditempatkan di pos nombor 10, betul-betul di hujung ladang Mardi, Bukit Tangga, belakang UUM. Saya pula diletakkan di pos nombor 11. Jadi kedudukan kami betul-betul di tepi hutan di sempadan negara. Pos 11 ini unik. Ada 6 buah pondok penginapan dibuat dari kayu beratapkan zinc yang muat hanya 2 orang sahaja setiap pondok. Kiranya macam pondok tunggu durian, cuma berdinding dan ada katil kayu kecil. Di tempat tersebut tiada air paip, hanya menggunakan hujan dan perigi kecil. Jikalau tidak hujan, kami minum dan mandi menggunakan air perigi yang keruh itu. Elektrik pun tiada, hanya ada generator kecil, itu pun dipasang hanya 3 jam setiap malam untuk jimat bekalan minyak. Pada waktu siang dan malam, pos kami ini hanya kedengaran bunyi-bunyi hutan sahaja sebagai hiburan. Kami duduk di situ selama 2 bulan, itulah namanya pengorbanan. Selepas seminggu duduk di situ, langsung tidak hujan. Masalah air sudah kritikal, jadi saya pun cari punca air di keliling pos. Kebetulan ada satu alur anak sungai yang jaraknya 150 meter dari pos, tetapi di dalam hutan. Air di alur itu amat kecil, hanya meleleh sebesar ibu jari saya sahaja. Saya pun arahkan semua pelatun saya buat gotong royong. Bina empangan air kecil dengan pokok-pokok untuk takun air tersebut. Selepas 3 hari, siaplah empangan kecil kami sedalam 1 meter besarnya hanya 2 depa. Bolehlah buat mandi dan air untuk memasak. Pada suatu malam, lebih kurang jam 8 malam, selepas generator sudah dibuka, 2 orang anak buah saya dalam gelap pergi ke tadahan air itu untuk ambil air untuk memasak. Apabila sampai di situ, mereka suluh dengan lampu. Nampak satu lembaga perempuan berambut panjang sedang mencangkung dan mengunyah bangkai katak. Dengan darah penuh di mulut dan badannya. Apalagi terkejut dan larilah anak buah saya. Mereka beritahu saya hal itu. Saya hanya diam dan tidak berkata apa-apa. Selepas generator ditutup pada jam 9 malam, pos jadi gelap gelita. Saya cuba tidur tetapi tidak boleh tidur kerana hati saya rasa tidak tenang. Tiba-tiba ada suara lembut tetapi seram. Saya dengar di balik dinding kayu pondok saya. Fitri, Fitri, mari, Fitri. Saya terus bangun dan capai senjata M16 di dalam gelap. Saya jerkah, hoi. Terus benda itu pergi jauh sambil mengilai. Jantung saya berdebar-debar. Apa pula dugaan aku kena ni? Saya jerit panggil pengawal yang bertugas menjaga pos waktu malam. Guard, siapa yang bertugas sekarang? Senyap, tidak ada balasan. Saya panggil lagi. Senyap lagi. Ish, mana pergi askar aku ni? Mati dah ke? Detik hati saya. Saya ambil lampu suluh, berjalan ke tempat pos pengawal. Keletihan tugas meronda pada waktu siang tadi menyebabkan pengawal pos tersebut tertidur. Besoknya waktu nak mandi pagi, saya turun ke tempat itu. Betul, ada beberapa bangkai katak yang sudah digigit dan dihancurkan. Saya pandang ke atas dan lihat keadaan pokok di sekeliling kawasan tersebut sambil mendengar suasana yang sunyi. Rupanya aku dah salah tempat buat tempat empangan ini.
Patutlah aku terlupa kelang kabut waktu cari punca air sampai lupa nak ikut petua. Aduh, dah nasib, hadap sajalah. Malam itu, OC saya, Major Rosli bin Hassan yang berada di pos nombor 10, memanggil saya untuk ke posnya untuk bermesyuarat. Alamak, dahlah jauh dari saya, waktu malam pula tu. Takkan saya nak kena jalan kaki di minitar tengah hutan yang gelap seorang diri. Major Rosli panggil saya dengan radio tentera. Suruh saya ke tempat dia untuk mesyuarat. Saya pun mahu tak mahu kena pergi. Walau terpaksa jalan kaki seorang diri. Taat setia saya sebagai askar Melayu, perintah bos saya patuhi. Pukul 8.30 malam, saya bawa senjata M16 saya. Saya mula jalan kaki di jalan tar mini itu sejauh 2 km menuju ke pos nombor 10. Saya bawa lampu suluh, tapi saya tak guna pun. Kerana saya tidak mahu menarik perhatian binatang liar. Jadi saya berjalan di dalam gelap, hanya guna cahaya bulan sabit sahaja. Sedang berjalan di jalan minita yang di kiri kanan hanyalah hutan. Tiba-tiba terbunyi prak, prak. Bunyi ranting dipatahkan. Saya berhenti dan pandang kiri dan kanan. Saya risau kalau-kalau binatang liar. Saya cekah senjata dan bersedia. Saya tidak bergerak. Saya perhati betul-betul di kiri dan kanan. Tiba-tiba di depan saya lebih kurang 50 meter di atas jalan tar tersebut, saya nampak susuk macam seorang perempuan sedang berdiri. Allahu Akbar. Saya cepat-cepat buka lampu dan suluh. Ya Allah, Lansuir sedang berdiri tegak dengan rambut panjang di tengah jalan, menghalang jalan saya nak ke pos Major Rosli. Dalam hati saya, kena dah aku kali ni. Saya mula rasa takut. Saya terus teringat ilmu yang guru saya beri. Saya melutut di tanah. Dua-dua jari manis saya pula tikam ke tanah. Saya tarik nafas dan baca, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, Al-Fatihah 1 kali. Baca 3 kul dan baca Inna ja'alna fi a'naqihim sampai habis. Ayat 8 dan 9 surah Yasin. Lepas itu saya tarik nafas dan tahan. Saya sapu kening-kening saya dengan jari manis. Sapu muka dengan tapak tangan dan sampai ke dada. Saya tepuk dua-dua tangan saya ke tanah dan jerit Allahu Akbar. Terus saya bangun berdiri tegak. Hilang rasa takut. Terus jadi garang seperti harimau. Nafas saya di hidung jadi panas dan mata saya jadi tajam. Saya lihat Lansui itu masih berdiri. Saya jadi marah, terus berlari kejar ke arah dia. Lansui tersebut terus terbang ke arah hutan. Saya berhenti kejar dia, dada saya naik turun. Saya terus berzikir nafas para wali. Ya Rahman waktu tarik nafas dan Ya Rahim ketika lepas nafas. Tenangkan degupan jantung. Saya terus berjalan ke depan sambil jari genggam senjata dengan kuat. Mulut dan nafas terus berzikir Ya Rahman Ya Rahim. Setelah sampai di tempat Major Rosli, beliau ajak saya minum teh dan makan kuih. Lah, saya ingatkan dia panggil ada mesyuarat. Rupanya dia tengah bosan dan ajak saya layan cerita Hindustan dengan dia. Waktu itu baru keluar VCD cerita Kush Kush Hotahi. Aduhai, saya tepuk dahi, layan je lah. Dia kan bos saya. Maka saya pun layanlah cerita Hindustan dengan dia. Habis sahaja saya sambung pula dengan Diltu Pagahil. Tempat dia tak apa, generator ada 2, stok minyak pun banyak. Jadi boleh on generator sampai lewat malam. Pada pukul 2 pagi, tamat semua cerita Hindustan tersebut. Saya minta tolong dari Major Rosli untuk hantar saya pulang ke tempat saya. Nasib baik dia bagi kereta Land Rover dia. Kalau tidak, terpaksalah saya jalan kaki semula ke tempat saya. Pemandu Major Rosli dan seorang lagi anggota tentera hantar saya pulang pukul 2.30 pagi. Selamat saya. Beberapa malam tiada gangguan, tetapi di satu malam selepas itu, dalam gelap gelita sedang saya nyenyak tidur di pondok saya, tiba-tiba ada benda jatuh di atas zinc saya. Gedegum bunyinya. Saya terjaga, kemudian bunyi di atap zinc anak buah saya pula, gedegum. Berdentum pula ke pondok-pondok lain. Bunyi mengilai mulai kuat. Saya capai senjata M16 dan terus keluar dari pondok saya. Saya tengok anak-anak buah saya pun keluar dari pondok masing-masing. Celaka punya Lansui, dia lompat dari bumbung ke bumbung sambil mengilai. Tuan, di sini tuan. Anak buah saya panggil saya, cepat-cepat saya suluh.
Arah dia tunjuk, kami nampak Lansui sedang peluk batang pokok yang tinggi sambil pandang kami di bawah dengan muka yang garang. Saya baca Kaf Ha Ya Ain Sod Ha Mim Ain Sin Qaf. Terus saya tembak dia. Dia hilang dari pandangan. Cepat buka generator, pasang lampu semua, saya arahkan. Tengok jam, pukul 2 pagi. Ini semua masalah ni. Saya sebagai ketua kena cari jalan. Kalau tidak, macam mana kami nak duduk di sini buat operasi selama 2 bulan? Pada esok malamnya, saya duduk bersendirian dan mula baca ayat-ayat Quran seperti yang guru saya ajarkan. Saya seru panggil ketua jin Islam yang saya berkenalan waktu saya operasi gubir di hutan Empangan Ahning, Kedah. Beliau tiba dalam pondok saya dengan bau yang wangi, beri salam dan berbincang dengan saya. Beliau setuju untuk hantar jin-jin Islam bantu saya kawal kawasan itu sementara saya sibuk buat kerja-kerja operasi di situ. Sejak itu tak ada lagi gangguan dari Lansui itu. Tamat 2 bulan operasi, saya pulang ke kem di Kelantan dan jin-jin Islam itu juga pulang ke tempatnya. Apa jadi pada orang yang operasi selepas saya? Entahlah. Pandai-pandailah mereka bawa diri. Atas sebab peribadi, saya sudah putuskan segala hubungan dengan semua jin Islam itu di Masjid Jin, Mekah, sewaktu saya umrah pada tahun 2013. Sekian.